Persenyawaan, siapa tahu persenyawaan tu apa? Tajuk ni adalah tajuk yang amat menarik kan, tentang kalau dekat sekolah memang tajuk ni lah yang selalu pelajar-pelajar suka nak belajar, tajuk sistem pembiakan. Okey, sekarang kita pergi ke tajuk 4.4, persenyawaan dan kehamilan, di mana berlakunya persenyawaan dan juga kehamilan tu berlaku. Okey, tengok kat belakang ni. Ni gambar apa? Ini adalah sperma. Kan? Ini adalah sel pembiakan bagi lelaki dan ini ialah ovum, sel pembiakan bagi perempuan. Okey, saiz ovum ni besar berbanding dengan sperma. Jadi untuk proses persenyawaan ni hanya satu sahaja sperma yang akan disenyawakan. Okey, ni baru intro lah. Okey, nampak slide cikgu? Nampak you. Alright, very good. Kalau tak nampak bagi tahu. Okey, menarik ni. Okey. Right, ni. Ni apa dia? Ni bukan hujan ni. Ni ialah sperma daripada lelaki. Okay, dari mana datang ni sperma ni? Semua orang tahu lah, jangan tanya kat cikgu lah dari mana dia datang. Okay, sperma dia hadir daripada lelaki semasa proses persetubuhan di antara seorang lelaki dan perempuan yang dah berkahwin. Okay, dan ni ialah ovum perempuan. Jadi daripada berjuta-jutanya hanya satu sahaja yang akan masuk ke ovum dan hanya sperma itu sahaja yang disenyawakan. Okey. Okey, semasa persetubuhan, berjuta-juta sperma akan berenang memasuki faras sehingga ke tube fallopian. Semua tahu kan sebelum ni tube fallopian tu kat mana? Untuk video sebelum ni cikgu dah bagi tahu dah yang tube fallopian tu ovum hanya tunggu di tube fallopian saja, dia tak pergi mana-mana. Yang hadir kat dia ialah sperma yang berjuta-juta tu. Okey, tapi hanya satu sahaja yang akan senyawakan. Okey, di situ sperma akan mengelilingi ovum. So dia akan keliling banyak-banyak ni, berebut. Okey, hanya satu sperma akan berjaya menembusi membran ovum. Awak lah. Okey. Kalaulah sperma yang nak jadi awak tu tak disenyawakan, jadi orang lain lah, bukan awak lah. So bersyukurlah sebab sperma yang telah mensenyawakan ovum ibu awak ialah awak. Okay. Nukleus sperma dan ovum akan bercantun dan satu zygot terbentuk. Okey, masa proses persenyawaan ni, bila sperma ni sampai ke ovum, hanya kepala dia sahaja yang akan masuk kat dalam ovum. Ekor dia akan hilang lah. Jadi lepas sperma lain ni dia akan melekat kat tepi-tepi ovum tu sahaja. Jadi ovum akan tanggalkan kulit dia yang paling luar. Jadi yang melekat-lekat tu hilang begitu sahajalah. Kita tanggal. Jadi hanya satu sahaja yang akan bawa DNA ataupun kromosom ke dalam nukleus dia ni. Kepala sperma sahaja. Okey, proses ni kita panggil sebagai persenyawaan. Okey, persenyawaan ni maksud dia bila sperma ni dah masukkan genetik dia ke dalam ovum. Okey, masukkan kepala dia. Okey. Okey, persenyawaan dan kehamilan. Okey, awak tengok sini ni. Ni ialah sperma yang normal. Ada sperma lelaki yang tak normal, yang selalu mandul, yang tak dapat anak tu, kalau dia pergi periksa kat doktor, sperma dia ni kadang ekor ni pendek, tak boleh nak berenang. Pelan je dia berenang. Jadi tak sampai-sampai ke destinasi dia. Dia tak sampai ke ovum. Ada sperma yang kepala dia tu pendek. Kepala ni pendek. Jadi dia pun tak boleh nak berenang dengan laju.
Yang ketiga, ada sperma yang ada kepala dua. Satu nak pergi sana, satu nak pergi sini, tak tahu dia nak pergi mana. Kan? Jadi, itu kita panggil sperma yang cacat. Okey, ni ialah ni gambar yang diambil dengan mikroskop elektron di mana proses persenyawaan berlaku, kepala sperma ni tertanam ke dalam ovum. Yang ni ovum. Awak tengok saiz dia besar ovum ni berbanding dengan sperma ni. Oh. Okey, ovum dia bersedia untuk disenyawakan dalam masa 12 hingga 24 jam. Itu cikgu cerita pasal kita haid. Masa kita haid, ada waktu subur. Waktu subur dia di antara hari yang ke 12, 13, 14, 15, 16 kan? 17. Jadi hari yang paling subur yang kita jangkakan adalah hari ke 15, 13, 14 kita haid. Jadi dia hanya boleh hidup dalam sehari sahaja. Okey, jadi ovum bila dilepaskan oleh ovari, dia hanya boleh hidup 24 jam. Kalau tak ada sperma, dia hilang, matilah, dia hilang begitu sahaja. Okey, manakala sperma mampu hidup selama 12 hingga 48 jam, boleh hidup 2 hari selepas memasuki badan wanita. Okey, sperma boleh hidup lama sikit, 2 hari. Ovum hanya sehari. Okay, membran ovum menghalang kemasukan kepada sperma yang kedua. Membran ni maksudnya lapisan luar kulit ovum ni, dia yang lain akan melekat banyak-banyak, jadi dia akan halang yang lain masuk. Dia hanya benarkan satu, lepas tu dia akan tertanggal dan dia lepaskan semua yang lain tu. Okay, yang ni Faham. nyawaan Okay, ni. Ni ovari wanita. Pada orang wanita, masa waktu subur dia akan hasilkan satu ovum sahaja dan dia tunggu kat sini. Okey, dia tunggu. Awak tengok ni sperma ni datang kat ketiak fallopian. So persenyawaan berlaku dengan satu sperma sahaja. So hanya satu sperma yang paling kuat, yang paling cepat, yang paling hebat sahaja yang dapat mensenyawakan ovum. Siapa dia? Awak lah. Sebab tu bersyukurlah bahawa awak adalah orang yang hebat sebenarnya. Jadi kena jadi orang yang hebat lah. Kena rajin belajar sikit, mesti pandai. Okay, sebab masa bersaing di antara sperma-sperma masa awal lagi, awak dah jadi the winner. Awak dah jadi pemenang. Okay, di kalangan sperma yang berjuta tu, awak dah jadi pemenang. Jadi katalah ni awak, okay, dan disenyawakan ke dalam ovum ni, maka awaklah pemenang. Dah terhasil lah. Nama apa? Adriana ke? Siapa lagi? Aizat ke? Okay, so awak adalah pemenang dia. Okay. Selepas disenyawakan, okay, dalam masa 30 jam ni, 30 jam disenyawakan, kita panggil zygote lah. Dia akan dihantar ke uterus untuk proses penempelan. Okey, tengok ni. Dia daripada satu je dia bahagi jadi dua. Satu membahagi jadi dua. Lepas tu dia membahagi jadi 4. Lepas tu dia jadi 8. Lepas tu dia gandaan 4. Dia berganda-ganda-ganda sampai terhasilnya zygote kat sini. Kita panggil zygote dalam tempoh 7 hingga 8 hari. Seminggu lah dia dah sampai ke uterus ibu awak. So ni lapisan uterus lah, endometrium ni. Ni kita panggil blastocista. Kat sini kita panggil zygote lah. Okay. Okay, penempelan pula. Selepas persenyawaan, zygote akan bergerak di sepanjang tube fallopian ke uterus. Kita panggil dia sebagai zygote. Zygote. Okay, zygote. Okay, benda bulat yang ketui tu, yang selepas persenyawaan tu kita panggil sebagai zygote. Okay, semasa pergerakan ke uterus, zygote membahagi berulang kali untuk membentuk satu berbola sel yang kita sebut sebagai embrio. So daripada ovum bersenyawa dengan sperma, dia akan jadi zygote.
Zigot duk guling tu nak turun ke uterus. Dia membahagi sampai kat uterus, kita panggil embryo. Okey. Okey, apabila sampai di uterus, embryo melekat ke dinding uterus yang tebal. So ni kita panggil penempelan. Menempel kat situ. Macam awak lah suka nak melekat-lekat kat orang tu, orang duk menempel je hang ni. Kan? Tu kita panggil sebagai penempelan. Okey, yang tadi persenyawaan, sekarang penempelan. Persenyawaan antara ovum dengan sperma. Penempelan adalah embryo tu dia melekat dekat dinding uterus. Okey, proses ni kita panggil penempelan. Wow, so ni ialah proses kehamilan. Okey ni duduk dalam kantung ni. Macam anak apa ni? Ni ialah embrio manusia, dia ada tali pusat. Okey, ni nampak macam apa lagi ni? Ni dalam uterus lah ni. Okey, ni baby, fetus. Masa ni kita dah panggil fetus. Dah lebih pada 3 bulan ni kita panggil fetus lah. Kita tak panggil embrio dah. Sebab dia dah cukup lengkap dia punya organ. Dan kita tahu pada umur 4 bulan bayi tu dah lengkap anggota dia. Okey, perkembangan bayi, bukan bayi lah, embrio. Okey, perkembangan embrio dalam uterus perempuan yang hamil, dia bukannya bulan pertama naik tangan, bulan kedua naik kaki, bulan ketiga keluar kepala, bulan sampai ke bulan 9 bulan mengandung baru keluar rambut, bukan. Okey, tempoh dia punya pembentukan tu adalah pada kita panggil trimester pertama, iaitu 3 bulan pertama tu adalah proses pertumbuhan di mana keluar tangan, kaki semua tu. Jadi manusia lengkap dah. 3 bulan tu dah manusia lengkap dah, tapi dia tak membesar. Okey, perut ibu hamil pun masih kecil tapi dia dah lengkap. Sebab tu kalaulah orang tu keguguran dia sebelum dia pada tempoh 3 bulan pertama kita panggil keguguran, tapi selepas 4 bulan kalau ada fetus tu mati, kita panggil kematian dalam uterus. Dia dah panggil kematian, jadi perlu diurus seperti jenazah dah. Jenazah bayi dah kalau dia lahir selepas dalam tempoh 4 bulan hingga 9 bulan dia dah cukup lengkap dah dia ada jantung berdegup tuk dah semua. Okey, dah jadi manusia dah, semua dia dalam tempoh untuk membesar. Jadi kena jaga pemakanan lah. Okey, kehamilan, embrio yang telah menempel pada dinding uterus akan terus berkembang menjadi fetus. So tadi daripada tu kita panggil zigot. Lepas tu dia jadi embrio. Lepas tu dia jadi fetus. Fetus ialah selepas 4 bulan tu. Bila dah lengkap semua kita panggil dia sebagai fetus. Okey, untuk membesar dah. Okey, kita panggil kehamilan. Orang lelaki tak ada peluang untuk hamil. Orang perempuan Allah Ta'ala bagi kelebihan untuk dia hamil. Sebab orang perempuan ni sabar kan. Kalau orang lelaki hamil, awak bayangkan macam mana. Masa proses nak bersalin tu dia tendang habis doktor dekat bilik bersalin tu sebab dia sakit. Kelahiran ni adalah amat menyakitkan, tapi orang perempuan, ibu-ibu awak tu adalah orang-orang yang sabar. Jadi dia sabar nak lahirkan awak tu. Itu satu proses yang amat menyakitkan. Okey. Okay, kehamilan mengambil masa 38 hingga 40 minggu atau bergantung kepada keadaan kesihatan ibu dan juga fetus. Okey, 38 hingga 40 minggu. Kalau awak ada kakak ke mak awak ke yang dapat adik baru, dia ada buku pink kan? Buku pink tu dia kena pergi ke perawatan ke klinik. So doktor akan bagi tempoh 38 minggu sepatutnya berapa saiz fetus dalam uterus dia, berapa patut berat mak awak banding dengan fetus. Okey, masa ni hujung lepas 4 bulan tu perut dah makin membesar. Ya, nampak ke tak Alih? Ni. Okey, dah nampak dah kadang kaki tangan fetus tu dah tendang sana, tendang sini. Kalau awak tengok video yang cikgu dah send sebelum ni, macam mana
fetus tu tendang dalam uterus mak dia. Okay. Kita dah belajar sains, cikgu tak mahu kita sebut kata mengandung dalam perut. Bukan perut. Perut tu ialah bahagian proses penghadaman. Jadi proses ibu mengandunglah dalam uterus. Okey. Wanita mengandung dalam uterus. Ibu hamil dalam uterus, bukan dalam perut. Okey. Orang yang kata ibu hamil dalam perut tu dia pilih kat mereka, kita kata dalam uterus. Okey, orang lelaki tak ada uterus jadi tak boleh hamil. Okey, ini ialah proses kehamilan bulan pertama. Okay. Pada masa ini mata, tangan, kaki mula terbentuk, embrio juga mempunyai ekor yang kecil. Tu ada ekor rupanya ni mob. Okey, minggu kedua hidung, telinga dan jari mula jelas kelihatan, organ dalaman mula terbentuk. Organ dalaman ni apa? Perut kita, usus kita, hati, jantung. Okey, inilah kita panggil sebagai organ dalaman. 8 minggu tu ialah 2 bulan. Lepas tu 16 minggu embrio mula kelihatan seperti bayi dan kita sebut fetus. Okey, bayi mula bergerak. Fetus lah mula bergerak. Okey, 30 minggu fetus terus membesar dan semakin kelihatan menyerupai bayi. Degupan jantung boleh didengari dengan menggunakan stetoskop. Okey, fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar dengan kepalanya ke arah cervix. Cervix ni bahagian bawah ni ya. Bahagian cervix ni. Ni. Bahagian baby nak keluar. Amnion pecah dan benalir amnion mengalir keluar. Dinding uterus mengecut dan membantu menolak fetus keluar melalui faras ibu. Okey, pada hujung-hujung kehamilan, fetus tu dah pusing ke bawah dah. Kepala dia turun bawah. Kalau kepala dia duduk atas, kaki ke bawah, kita panggil songsang. Okey, mungkin perlu pembedahan. Okey, yang ni adalah normal. So dia akan amnion fluid ialah cecair amnion ialah cecair dalam ni. So biasanya mak kamu kata turun air kan. Tu dia tanda-tanda nak bersalin lah. Okey. Alright, ni kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Plasenta kita kalau bahasa biasa kita panggil uri. Okey, bahasa sains kita panggil plasenta. Okey, plasenta dia berfungsi membekalkan makanan ataupun nutrien kepada fetus. Okey, ni tali pusat. Okey, bendalir amnion ni adalah cecair yang melindungi kita lah. Kalau lah tak ada cecair amnion ni, mak dia lompat sikit, dia terantuk kat dinding uterus. Jadi dia cecair amnion ni adalah menyerap hentakan dan juga melindungi fetus tersebut. Ni ialah dinding uterus. So benda ni semua penting. Cervix, okey, dan pintu keluar ke faras lah. Okey, ni plasenta. Ni masa embrio lagi. Okey, ni plasenta yang melekat pada dinding uterus. Dia berfungsi untuk memindahkan oksigen, nutrien dan antibodi daripada darah ibu ke dalam darah embrio. Dia membekalkan makanan lah kepada ni. Memindahkan karbon dioksida dan urea daripada darah embrio ke darah ibu. Dan dia juga bagi balik apa yang embrio ni tak mau, yang tak nak, kembali ke plasenta. So dia dua arah lah, makanan dan nutrien dan oksigen daripada ibu kepada fetus, dan juga bahan-bahan kumuhan atau bahan buangan daripada fetus ke ibu dia. Tali pusat tu, tali kan, kalau kena potong ni kan. Okey, dia adalah tube yang menghubungkan plasenta dengan fetus. Terdiri daripada salur darah arteri dan vena yang mengangkut darah ke plasenta dan mengembalikan darah ke fetus. Arteri dia membawa darah yang beroksigen, ada oksigen, nutrien-nutrien. Okey, vena dia bawa bahan-bahan kumuh dan juga darah yang tak ada oksigen lah. Maksudnya yang arteri masuk, vena dia keluar.
Okey, dinding uterus terdiri daripada lapisan otot, tempat penempelan dan pengembangan embrio. So ni dinding uterus, rahim, bahasa biasa kita panggil rahim, Abdul Rahim. Okey, rahim ni dia punya tali pusat. Dia pengkok je, tak sabar dah dia nak keluar ni. Okey, dia akan mengecut semasa proses kelahiran untuk menolak fetus keluar dari faras ibu. Okey, masa proses kelahiran ni amat menyakitkan. Masa ni lah di mana dinding-dinding uterus ni akan mengecut dan juga mengendur. Dia tekan sat keras. Kalau ibu yang mengandung dia rasa keras kejang macam kita kena tarik mengkarung dekat kaki tu. Lepas lari kita krem kaki, dia kejang kan. So dekat uterus pun macam tu lah proses nak tolak fetus keluar. Okey, ni ialah cecair amnio atau cecair dalam ni lah. Dalam ni. Fungsi untuk melindungi fetus. Okey, ni tali pusat. Okey, besar. Besar mana ya fetus ni dalam uterus mak dia? Kalau awak nak rasa, ambil lah buah temikai yang berat 6 kg tu, bubuhlah kat perut, duduk 24 jam dengan dia. Pergi makan, pergi tandas, pergi semua dengan buah temikai yang seberat 66 kg tu. Macam mana rasa? Nak sakit pinggang, nak semua. Sebab tu kena tolong mak ayah kat rumah. Mak ayah pula, ayah tak mengandung. Tolong mak kat rumah tu. Kan? Kena tolong mak. Kalau mak mengandung ke, kakak yang mengandung ke, dan emosi dia agak terganggu sebab dia penat, dia berat. Bawa 6 kg, paling ringan pun 6 kg. Fetus dan juga cecair, placenta semua berat secara biasa lah, 6 kg. Dia nak kena bawa selama dari 3 bulan hingga 9 bulan tu lah yang besarnya. Yang rasa kalau jalan pun macam trailer. Kan, berat. Nanti siapa yang dah besar, berpengalaman lah nanti. Okey, membran yang berbentuk kapsul, dui lapisan untuk melindungi embrio. Dui lapisan maksudnya 2 lapisan lah. Okey, mengandungi cecair amnion. Okey, ni bendalai amnion. Comel baby tu kan. Bukan je baby, belum baby lagi. Bila dah keluar baru kita panggil baby. Ni ialah embrio. Okey. Membantu untuk menyokong dan melindungi fetus daripada hentakan dan juga kecederaan. Macam cikgu kata tadi, kalau dak mak dia jalan terlompat sikit cedera. Jadi bila ada cecair ni, dia menyerat hentakan dan sebagainya, jadi fetus dalam tu walaupun kadang mak dia jatuh secara tidak sengaja, dia masih selamat.